Salam Satu Malaysia, bertemu kembali. Berikutan nahas udara membabitkan pesawat Germanwings milik penerbangan Lufthansa yang terhempas di Majaran Pegunungan Alps Selatan Perancis semalam. Seluruh kaki tangan dan petugas pesawat tambang murah itu menganjurkan upacara tafakur beberapa minit. Upacara dilakukan di lapangan terbang Düsseldorf di Cologne, Jerman sebagai tanda penghormatan terakhir dan menzahirkan kesedihan mendalam mereka. Sambil menitiskan air mata, kaki tangan penerbangan itu turut meletakkan anak patung, lilin dan juga bunga sebagai tanda peringatan kepada penumpang dan anak kapal yang terkorban. Ramai penumpang yang menggunakan perkhidmatan di lapangan terbang berkenaan turut menyertai upacara bertafakur berkenaan. Dalam pada itu, setiausaha luar Berita Philip Hammond mendedahkan sekurang-kurangnya 3 warga negara itu antara yang maut dalam nahas pesawat Airbus milik Germanwings terhempas semalam. Beliau bagaimanapun berkata jumlah sebenar warga Berita yang terlibat masih belum dapat disahkan. Sejurus mendapat maklumat penuh, satu pengumuman khas akan dilakukan untuk memaklumkan kepada keluarga mangsa. Sambil menyifatkan tragedi tersebut sebagai sangat dahsyat, beliau turut merakamkan ucapan takziah kepada ahli keluarga dan sahabat handai mangsa yang terkorban. Mayat 3 warga Jepun bangsa serangan bersenjata di sebuah muzium pelancongan popular Tunisia dihantar pulang dan tiba ke tanah air semalam kerana mayat Chemi Miyazaki 49 tahun dan anak perempuannya Haruka 22 tahun dan Miyachiyo Narusawa 66 tahun tiba di lapangan terbang Narita dengan diliputi kain dan jambangan bunga putih sebagai tanda penghormatan terakhir. Sejurus keranda tiba dan dibawa turun daripada pesawat. Kaki tangan lapangan terbang memberi tunduk hormat kepada mayat mangsa. Terdahulu, Ketua Setiausaha Kabinet Yoshihide Suga menyampaikan ucapan takziah daripada pihak kerajaan kepada keluarga mangsa. Nigeria sedang bersiap sedia menghadapi pilihan raya presiden yang tertangguh sejak Februari walau dianggap paling kritikal di tengah-tengah ancaman kumpulan militan Boko Haram. Dalam pilihan raya yang dijadual 28 Mac depan itu, Presiden Goodluck Jonathan daripada Parti Demokratik Rakyat bakal berdepan saingan daripada bekas pemerintah tentera Muhammadu Buhari. Pasukan kerajaan hanya mempunyai beberapa minggu membuat persiapan pilihan raya selepas berjaya menawan beberapa bandar daripada pemberontak militan Boko Haram yang mengancam untuk mencetuskan kekacauan. Sepanjang 6 tahun lalu, anggota militan Boko Haram telah membunuh beribu-ribu penduduk dalam satu pemberontakan yang telah pun dilancarkan kononnya untuk menuntut sebuah negara ala khilafah Islam di timur laut Nigeria. Dan Malaysia sedia menawarkan khidmat pakar pemulihan kepada Amerika Syarikat khusus individu yang didapati bersalah terlibat ancaman militan. Amerika Syarikat mengakui Malaysia mempunyai pengalaman dan situasi berbeza dengan negara itu dalam menangani isu keganasan. Menteri Dalam Negeri Datuk Seri Dr. Ahmad Zahid Hamidi berkata pakar berkenaan pernah terlibat dengan usaha memulihkan ahli kumpulan militan seperti Al-Ma'unah, Jemaah Islamiyah dan beberapa kumpulan ekstremis agama yang lain. Pakar pemulihan itu terdiri daripada kalangan pegawai Kementerian Dalam Negeri dan juga Jabatan Kemajuan Islam Malaysia, JAKIM. Kemelut politik PAS dengan DAP mengenai pelaksanaan hukum hudud bukti perjuangan mereka selama ini hanya berteraskan keselesaan daripada segi politik. Naib Presiden UMNO Datuk Seri Hishamuddin Tun Hussein menyifatkan situasi itu jelas menunjukkan Pakatan Pembangkang mempunyai fahaman berbeza selain mempunyai agenda tersendiri. Keadaan itu sekaligus membolehkan rakyat menyifatkan mereka sendiri dan sandiwara pembangkang selama ini yang mengamalkan politik menghalalkan cara. Baiklah saudara, sekian Best 5:10 9 malam dunia jam 10 akan ke udara sejam dari sekarang. Saya Josim, kita bertemu lagi pukul 11 malam nanti. Saya Josim, salam Satu Malaysia.